Sejak mengecapi kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah berkembang maju dan pesat di samping mengekalkan kemakmuran rakyat yang berbilang kaum dan agama. Namun, setelah 6 dekad melaungkan kata keramat merdeka pada Hari Kebangsaan, Malaysia telah berjaya mencapai pelbagai kemajuan dalam pelbagai industri yang diceburi. Hasil usaha anak tempatan dan pemimpin yang tidak mengenal erti putus asa dan penat lelah mengharumkan nama negara di mata dunia. Tanggungjawab utama pemimpin adalah melaksanakan amanah dengan penuh integriti dan adil. Pemimpin mesti bersikap telus dalam aspek pentadbiran dan pengurusan supaya perbendaharaan, aset negara dan segala sumber kekayaan tidak diselewengkan untuk kepentingan diri, keluarga atau kroni. Kita tidak mahu berlaku ketirisan yang besar dan pengagihan kekayaan negara menjadi terhad dan tidak menyeluruh. Pemimpin perlu memiliki sifat-sifat terpuji, integriti tinggi, kebijaksanaan serta berilmu dalam mentadbir dan mengurus negara berasaskan visi dan misi serta objektif yang jelas dan praktikal. Semua pemimpin politik sama ada dalam kerajaan atau di luar lingkungan kekuasaan pemerintah harus mengetahui garis sempadan kekuasaan yang harus mereka pikul. Mereka juga mesti memahami bahaya menyalahgunakan kuasa yang telah diamanahkan kepada mereka. Pemimpin kerajaan mesti berlaku adil dan memudahkan urusan rakyat, terutama yang berada dalam kesempitan hidup tanpa mengetepikan kumpulan lain sesuai dengan keperluan mereka. Terdapat beberapa nilai yang ada pada setiap pemimpin, seterusnya dijadikan sebagai konsep. Antaranya ialah ketua yang memimpin, di mana setiap pemimpin pasti mempunyai golongan yang dipimpin. Oleh itu, setiap keputusan yang dibuat perlu mencapai objektif yang jelas dipersetujui bersama, bukan sekadar hanya memberi arahan semata-mata. Seterusnya menjadi teladan kepada pengikut sama ada dalam bilangan sedikit maupun ramai. Pemimpin perlu menjaga imej dan maruah diri serta mengamalkan konsep amar makruf dan nahi mungkar agar dapat menjadi contoh pemimpin yang baik. Selain itu, turut menjadi pemantau dan pelindung kepada golongan yang dipimpin dengan sentiasa cakna terhadap keadaan rakyat serta bertanggungjawab menjaga rakyat dan negara, bukan sekadar mementingkan diri dan kuasa sahaja. Selain itu, ciri-ciri pemimpin menurut Islam adalah yang pertama, seseorang yang beragama Islam di mana seseorang pemimpin itu wajib dipilih dari kalangan Muslim dan adalah haram jika seseorang pemimpin itu dipilih dari kalangan bukan Islam. Seterusnya, pemimpin juga mestilah seorang yang alim, iaitu seseorang yang faham tentang Islam atau hukum dengan sangat jelas dan juga mempunyai tahap ilmu yang cemerlang. Akhir sekali, ciri-ciri pemimpin adalah seorang yang tidak mengejar jawatan kerana Islam memberi peluang kepada orang yang terbaik pada pandangan majoriti untuk menjadi pemimpin. Dr. Mahathir ialah bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan merupakan Perdana Menteri Malaysia yang mempunyai sejarah memegang tampuk pemerintah yang paling lama sehingga hari ini, iaitu dari 16 Julai 1981 sehingga 31 Oktober 2003. Di era pemerintahan beliau, terdapat banyak perubahan yang berlaku pada dasar-dasar negara. Di antaranya ialah melibatkan perubahan pada dasar pendidikan negara. Selain itu, pentadbiran negara juga turut berubah menjadi lebih seragam dari aspek sistem dan cara bekerja dengan mewujudkan sistem kad perakam waktu, pengenalan tag nama, sistem simpanan fail, urusan surat menyurat dan juga PUS. Tun Dr. Mahathir digelar sebagai bapa pemodenan kerana berjaya menekan Malaysia daripada negara pertanian kepada perindustrian moden. Beliau yang mempunyai sikap memandang jauh terhadap kemajuan rakyat. Oleh itu, terdapat perancangan Wawasan 2020 ke arah kemajuan negara sebagai asas dan panduan untuk mencapai kemajuan negara bertaraf dunia. Semasa beliau menerjui negara, beliau sentiasa mempamerkan gaya pentadbiran yang dilihat sangat optimistik. Beliau mempunyai pemikiran yang berpandangan jauh ke hadapan serta telah melahirkan cetusan-cetusan idea yang melangkaui zaman. Beliau turut dikategorikan sebagai salah seorang daripada 50 orang tokoh paling berpengaruh di dunia pada tahun 2019 oleh portal antarabangsa. Apa pula yang dimaksudkan dengan kudu hasanah? Kudu hasanah adalah
sebagai tauladan yang baik. Apakah yang dikatakan dengan tauladan yang baik itu? Iaitu tauladan yang boleh dicontohi oleh orang ramai. Sesungguhnya Nabi SAW adalah tauladan yang paling baik untuk kita contohi. Kepimpinan Nabi yang ada pada Nabi Muhammad SAW menjadi ikutan para sahabat dan pengikutnya dalam berbagai aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang diri Rasulullah SAW itu sebagai contoh yang baik bagi orang yang qudwah hasanah adalah sebagai tauladan yang baik. Apakah yang dikatakan dengan tauladan yang baik itu? Seterusnya, inikah yang dikatakan pemimpin qudwah hasanah dan berjiwa besar? Tugas saya adalah cuba mentadbir urus negara dengan sebaik mungkin. Soal pilihan saya itu rakyat pilih keputusan mereka. Ada yang saya setuju, ada yang tak setuju. Tapi itu tak penting kerana akhirnya rakyat buat keputusan. Tanggungjawab saya adalah diberi amanah ialah untuk mengurus yang baik tanpa mengira negeri yang terlibat. Dan dipastikan beberapa projek infrastruktur yang boleh meringankan atau boleh mengawal banjir yang saban tahun berlaku ini, hal yang untuk kepentingan rakyat. Di sisi Islam, kesungguhan untuk melaksanakan amanah kepimpinan itu dengan sifat-sifat mulia dijanjikan dengan memperolehi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, jika menurutkan hawa nafsunya untuk menyeleweng, maka kesengsaraan menanti mereka. Jika tidak di dunia, di akhirat akan dirasainya. Justru mereka yang diberikan kuasa harus menggunakan untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.